Allah dengan kaji-kaji. Allah duduk mana? Allah duduk aras, Allah duduk kat aras yang nombor berapa? Duduk kursi mana? Bodoh lah. Cari-cari Allah apa? Kita ni sendiri roh pun tak tahu. Tahu roh kat mana? Roh kita sendiri pun tak tahu nak cari Allah apa. Faham ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawa matamu, mata, ya, matamu, dalam ni semua orang ada mata, ya. Lepas tu kalau buka bab alam barzah, yang mula-mula yang dirobek oleh cacing, oleh ulat, itu dalam kubur ni mata. Mata. Kenapa mata? Sebab mata ni bermulanya orang buat dosa pada mata. Mata, ya. Lepas tu mata kena jaga sungguh mata. Mata pula, kalau siapa nak mata tu tak rabun, mata tu suka baca Quran, ya, disuruh, ada dalam hadis, ya, ada dalam hadis, disuruh setiap malam tu nak sebelum tidur pakai celak. Pakai celak. Tengok jemaah-jemaah tabligh, orang suka pakai celak, kita tak suka pakai celak. Faham, pakai celak. Tapi celak anda tahu, celak ni ada dua. Satu celak yang pensel tu, tengok kalau dia ada minyak, hati-hati nak berwuduk sebab dia kena buang sungguh sebab dia ada minyak. Celak. Sunat pakai celak pada hari Jumaat. Sunat pakai celak. Isteri pula sunat, ya, berlawa-lawa untuk suami. Tak ada, dia berlawa bukan untuk suami, untuk orang lain. Keluar rumah kami cantik macam Mat Lampir. Dalam rumah Allahu Rabbi, ya. Kena beritahu lah, sebab suruh bini mengaji, ya. Tu kena dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Tengok ni, ya. Bulan PKP ni, orang semua pakai mask, ya. Takut kena virus corona. Bagus saja jaga kesihatan. Tapi kadang pakai mask, tapi aku sebelah pendek, nampak? Ya, pakai mask, aurat bekak. Dia lebih takut kan tentang penyakit, dia takut. Tapi api neraka Allah tak takut. Peluh api neraka Allah ni, peluh api neraka Allah ni, nanah penduduk neraka, peluh penduduk neraka, jika jatuh dekat bumi ni hancur. Busuknya bumi ni. Tentang penduduk neraka Allah. Itu Rasulullah suruh kita baca lepas solat tu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Minta dengan Allah agar kita dijauh daripada api neraka Allah. Siapa minta dengan Allah, neraka ni dia minta dengan Allah, ya Allah, hamba engkau umat Muhammad minta jauh daripada api neraka engkau, wahai Allah. Api neraka ni minta dengan Allah. Nampak kelebihan siapa baca Allahumma ajirni minan nar. Ketahuilah bahawa matamu dijadikan oleh Allah. Allah yang jadikan mata kita, bukan orang lain jadikan mata kita ni. Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Duniawi dan tentang akhirat. Tentang dunia apa dia? Kita dapat melihat tentang keindahan alam. Bila tengok bulan, ingat Allah. Tengok matahari, ingat Allah. Tengok bintang, ingat Allah. Tengok lembu, nampak lembu, ingat Allah. Tengok bini, ingat Allah, nampak bini. Lupa Allah dah. Lupa Allah, nampak bini. Tambah malam Jumaat, tengok bini, lupa dah Allah. Tengok perempuan, lupa Allah. Ya. Lepas tu tengok perempuan tak haram. Tengok perempuan harus saja. Ya. Tengok orang perempuan baca pemberita di TV, tak haram. Harus sahaja. Akan jatuh haram bila mendatangkan syahwat. Kena faham. Ya. Dia orang tak nak mengaji. Tak nak ngaji di al-Facebooku, al-Google, habis al-WhatsAppu, habis ngaji tak nak. Apa kelebihan orang menuntut ilmu? Adalah dia talibul ilmi, talibul rahmah. Penuntut ilmu, penuntut rahmat. Kita dalam rahmat ni. Dalam rahmat. Antara faedah ukhrawi, ya, itu memandang kepada langit, matahari, bulan, bintang dan lainnya supaya engkau berdalil dengannya atas adanya Allah. Yalah. Itu dalil yang mudah. Ya. Apa itu tentang Allah dengan kaji-kaji. Allah duduk mana? Allah duduk aras, Allah duduk kat aras yang nombor berapa? Duduk kursi mana? Bodoh lah. Cari-cari Allah apa? Kita sendiri roh pun tak tahu. Tahu roh kat mana? Roh kita sendiri pun tak tahu nak cari Allah apa.
Ni kat akhir zaman nampak banyak orang bergaduh tentang Allah tinggal kat mana, duduk arasy mana. Ada setengah orang pula bagi tahu Allah turun di Bukit Tursina, lepas turun naik ke langit pula, duduk kat langit. Bodoh betul lah orang ni. Tak nak mengaji, mengaji lah. Lepas tu kena belajar buat ilmu. Ilmu ni dia ada ilmu kasbi, ilmu laduni. Apa cak ilmu kasbi? Ilmu kasbi ni ilmu kasbi. Dia berguru dari sanad ni ilmu kasbi. Ni katakan ilmu kasbi. Itu pentingnya berguru, pentingnya ada sanad. Tengok Rasulullah, dia adalah manusia number one masuk dalam syurga Allah, number one masuk dalam syurga. Dia pun belajar dengan malaikat Jibril. Itulah guru Rasulullah. Dia number one masuk dalam syurga. Istighfar tak pernah tinggal. Nampak? Quran tak pernah tinggal. Tasbih tak pernah tinggal. Kita malas bertasbih, malas berzikir, malas baca Quran. Baca bulan Ramadan je, lepas bulan Ramadan tak baca dah. Bila ustaz cakap dia marah kat ustaz, dia tak berhati dengan ustaz. Dunia nak kiamat, dekat kiamat, bila dekat kiamat ulama-ulama Allah wafatkan. Tengok bulan ni, tahu bulan ni berapa ramai ulama Allah wafatkan. Dia dalam kitab sebut, dalam hadis sebut, dia bukan mengatakan ulama tu diwafatkan, ilmu diangkat. Itu bila ulama diwafatkan, maka ilmu hilang. Itu pentingnya ulama. Al-ulama warasatul anbiya, belajar nahwu saraf, anbiya itu dijamakkan. Bila dijamakkan, anbiya itu sebenarnya adalah para nabi dan para rasul. Bila kita belajar nahwu saraf, anbiya itu dia dijamakkan, dia dihimpunkan adalah ulama. Biar orang tak suka dengan ulama, suka kawan dengan artis. Apa barang kawan dengan ulama. Dengan artis lagi bagus. Ulama akan bagi syafaat. Ulama berapa orang syafaat? 70. Dia bagi 70 syafaat kepada anak murid. Lepas tu kau belajar dengan ulama, belajar dengan ustaz, jangan duduk jauh-jauh, duduk depan-depan. Biar ustaz nampak, tu guru tu nampak. Besok kat negeri akhirat nak minta tolong macam Kadang minta tolong geng-geng motor, tak boleh. Geng-geng kolam pancing, tak boleh. Geng-geng kereta, tak boleh. Minta syafaat dengan ulama. Ulama dengan Nabi, dengan orang soleh. Atas keesaannya dan atas kuasanya, nampak Allah tu maha kuasa. Tengok langit, siapa boleh buat? Langit tak ada bertongkat. Tak bertongkat pun langit. Tak ada tongkat pun. Tak ada tongkat langit nampak. Hebatnya Allah. Tu bila tengok langit ingat Allah. Itu yang doa lepas masuk Isra. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma al-afiyah wa ja'a bi-syamsi min matlaiha. Allahumma rizqni khairan hadzal yawm wa dafa'anni syarrah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ada semasa Isra' bagi tadi. Mampu tak ada semayang. Semayang sunat Isra'. Orang soleh ni Isra' main sunat dah tak tinggal. Lepas tu kalau dia kena muhasabah diri, apabila dia dapat perkara-perkara akhirat, itu dia katakan nikmat yang paling baik, nikmat yang paling hebat. Siapa dapat perkara akhirat, dapat baca Quran, dapat sembahyang sunat duha, sunat Isra', sunat awabi, sunat taubat, sunat tasbih, bangun malam boleh bangun, baca Quran boleh, tolong orang boleh, tu tandanya orang tu dalam keredaan Allah. Dia dalam rahmat Allah. Tapi kalau hidupnya tak dapat baca Quran, tak dapat berzikir, tak dapat selawat, hidup ni dapat cari duit, dapat berak dapat makannya, naudzubillah min zalik. Apa nak bawa besok kat negeri akhirat? Negeri akhirat tak bawa handphone, tak bawa. Nak selfie dengan malaikat tak ada, tak dan. Tapi negeri akhirat, negeri yang hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Anak tak jumpa bapak, isteri tak jumpa suami, tak jumpa, diorang tak jumpa macam mana, masing-masing untuk diadili. Lepas tu mahkamah Allah lebih hebat daripada mahkamah dunia. Tu mahkamah Allah. Mahkamah Allah ni Allah sendiri yang mengadili. Allah panggil ya abdi, ya abdi. Apa makna dia? Wahai hambaku, ya abdi. Dia panggil kita. Allah kata, Allah tanya kita, aku nak tanya dengan kau, malaikat aku yang mencatat amalan baik dan jahat, adakah dia catat benda yang kau tak buat, dia catat benda yang kau buat, dia tak catat. Nampak ni? Allah nak mengadili seadil-adilnya.
di negeri akhirat. Dari lari punya, semua pasti punya, ya. Dekat negeri akhirat ada 120 pembarisan. 80 pembarisan siapa? Umat Nabi Muhammad. 40 pembarisan umat Nabi-Nabi terdahulu. Ini dekat negeri akhirat. Ya. Ada mereka duduk di bawah pembarisan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Ya, pembarisan para awliya, pembarisan orang-orang saleh. Ada mereka duduk di bawah pembarisan Fir'aun, yang pembarisan Qarun, pembarisan Namrud. Tengok hidupnya kat dunia macam mana, apa yang dia buat. Ya, kalau kedekut sangat, bakhil sangat, ya. Tolong orang tak nak, takat tak mau keluar, ya. Sibuk dengan hal dunia, duduk pembarisan Qarun lah. Ya. Qarun ni bukan orang Qarun ni bukan kafir. Dia siapa Qarun ni? Dia Islam Qarun ni. Asalnya dia menyembah Allah. Dia kawan baik dengan Nabi Musa. Qarun. Dan lagi faedah untuk melihat Al-Quran. Nampak? Siapa jiwa nak tenang dan dia nak menghindar penyakit nyanyuk, Quran jangan tinggal. Quran jangan tinggal baca. Ya. Dan siapa nak selamat dalam kubur pula, surah Al-Mulk jangan tak baca soalan. Bukan panjang pun, 30 ayat. Ya. Berapa minit? 6 minit atau 7 minit. Ya. 30 ayat. Tengok Facebook baca. Main PUBG lagi berapa lama? Kadang main PUBG, geng ustaz-ustaz main PUBG. Geng ustaz main PUBG, geng budak pondok main PUBG, anak ustaz main PUBG. Ni penyakit, tak masalah nak main PUBG main. Main tak masalah. Itu kita untuk menghiburkan tentang keduniaan, tak masalah. Tapi tentang akhirat jangan lupa lah. Ya, tak masalah nak bersukan, nak main PUBG main lah. Ya, tapi akhirat jangan lupa, itu je. Jangan sampai kita main PUBG, jangan kita sampai bersukan, kita buat benda-benda keduniaan, kita lupa akhirat. Ni kadang masalah. Tapi itulah kadang-kadang masalah tang tu lah. Ya, bila PUBG sanggup melabur beratus-ratus, beli pakaiannya, beli senapang, ya. Tapi akhirat Allahu Rabbi, kadang nak beli kain sugi pun tak mahu. Korang sini orang tempat lain, tengok macam kat sini. Nanti kat dalam syurga kita tak ada berhimpun majlis ilmu, tak ada. Ya, tak ada. Dalam syurga ni tempat bersukaria. Syurga. Dalam syurga ni dia bukan tempat bersusah payah. Dalam syurga ni tempat sonok-sonok syurga. Ini macam ni kita susah payah ni, susah payah. Tinggal anak, tinggal bini, ya. Duduk tempat macam ni kan, duduk lama lebih kan kebeh. Dalam syurga dia tempat yang bersukaria. Ni dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fikir ya, dekat leher bidadari itu ada nama Rasulullah. Dekat dada bidadari ada nama suami, Abang Nahor. Nama aku lah, apa nama korang. Bidadari syurga Allahu Rabbi. Bidadari dunia yang kentut busuk, kadang kita tak ada tidur malam. Macam mana bidadari syurga Allah. Lepas itu kata Rasulullah, umatku bagi perempuan dia senang masuk syurga jika dia buat, dia jaga 4 perkara, tak silap 4 perkara. Pertama, jaga solat dengan sempurna. Mayang kena belajar, mayang kena tahu. Dia bukan main semayang, dia kena belajar rukun kaulinya, rukun qalbinya, rukun fi'li kena belajar. Ya, rukun kaulinya, fi'linya, perbuatannya, tamakninahnya, qalbinya, dia kena belajar, bukan main semayang. Kalau dia main semayang, mayang sah tapi Allah tak terima. Ya, tu pendapat mengatakan tak sah pula. Sebab dia tak tahu apa yang dia buat. Tentang puasa yang kedua, tentang puasa. Puasa dia kena jaga puasa sungguh-sungguh. Yang ketiga apa dia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung balik kitab penawar bagi hati. Allah bagi tak ada lampu sejak ya. Kubur tak ada lampu melihat Al-Quran. Kena gaji tengok Al-Quran. Gaji tengok Al-Quran. Ya. Tapi kita sekarang malas tengok Al-Quran. Tengok handphone 20 jam. Bangun tidur tengok handphone. Ya. Dengan ceramah pun kadang tak main handphone ni. Lepas semayang main handphone. Orang dulu tak Quran. Ya. Bangun baca Quran. Ya. Belum tidur baca Quran. Nak tidur baca Quran. Orang dulu. Lepas tu orang dulu mati tengah baca Quran.
Orang sekarang mati tengah main PUBG pada. Mati tengah main PUBG. Hati-hati orang main PUBG. Hati-hati dah banyak berlaku lah. Bimbang tengah mati main PUBG, tangan macam ni sebut tembok. Mampu ya. Melihat jalan ke masjid. Kalau buka Alkitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Sesiapa keluar rumah menuntut ilmu, ni hadis ni daripada Nabi ya. Menuntut ilmu. Siapa keluar rumah bagi masjid, ikan di laut, binatang di darat, mereka semua mendoakan kepada umat Nabi Muhammad yang keluar daripada rumah menuntut ilmu dan pergi sembahyang berjemaah. Buka adalah di Imam Bukhari pula, siapa pergi sembahyang jemaah, dia berwuduk, ambil wuduk dekat rumah, contohnya sembahyang subuh kat masjid surah, ambil wuduk kat rumah, satu waktu, satu haji. Nampak? Kena ambil wuduk kat rumah. Saya ambil wuduk kat masjid. Untung nak senang dapat pahala haji. Umat Nabi Muhammad ni dia beruntung. Banyak kelebihan umat Nabi Muhammad tu yang kita buka. Kalau kita buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar, Nabi Adam dia cemburu dengan umat Muhammad. Cemburu dia. Umat Muhammad ni untung dia. Nampak buat salah dekat dunia, kalau dia minta ampun dengan Allah, dapat masuk syurga. Nampak? Buat salah dengan Allah banyak, tak dipisah dengan bini dia. Nampak hebat umat ni dia beruntung. Buat salah dengan Allah banyak kali pun tak dilucutkan pakaiannya, tetap berpakaian. Tu kata Nabi Adam, aku buat salah sekali dengan Allah, Allah lucutkan pakaian syurga. Aku buat salah sekali dengan Allah, aku dipisah dengan bini aku. Aku buat salah dengan Allah sekali, aku minta ampun di bumi mana, di negeri mana Allah tak ampunkan aku. Di bumi Mekah baru Allah ampunkan kesalahan aku. Umat Muhammad ni nampak minta ampun kat mana-mana pun Allah ampunkan. Ni kelebihan umat Muhammad. Umat Rasulullah. Siapa rajin selawat, akan bertemu dengan Rasulullah. Hari ni selawat banyak kali selawat. Banyak selawat. Sekali selawat apa kelebihan dia? Selawat sekali. Kalau kita selawat sekali, Allah dan para malaikat berselawat kat kita 10 kali. Kalau 10 kali, Allah pada malaikat selawat kita 100 kali. Kalau kita berselawat kata Rasulullah 100 kali, Allah dan para malaikat selawat kita 1000 kali. Kalau kita selawat satu lagi 1000, dia 1000 kali. Nanti bahu kita ni berlaga dengan bahu Rasulullah depan pintu syurga. Agak susah pun. Paling pendek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, panjang sikit. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Panjang ni selawat Hijriyah, selawat Nariyah, selawat Badawi, selawat Syifa, selawat Azamiyah. Tak nak berlaga dengan bahu Rasulullah, tak nak. Bahu Nabi tu, faham bukan bahu ni kawan-kawan kita. Rasulullah manusia yang hebat. Dada dan perutnya sama rata. Rambutnya Allahu Rabbi ikan mayang. Dia kalau mukanya ibarat bulan purnama. Siapa tengok wajah Rasulullah, muka Rasulullah, dia rindu dengan Rasulullah. Ni hebatnya Rasulullah. Rasulullah ni handsome, cantik. Wangi, tubuhnya wangi Rasulullah. Dia kalau duduk sini wangi ni Rasulullah. Kita duduk mapak lebat. Bawa Rasulullah tak buat dosa. Dia maksum. Kita buka dalam satu pendapat, dia buat najis di padang pasir pun najisnya hilang. Dia telan oleh bumi. Nampak hebatnya Rasulullah. Peluh Rasulullah bau kasturi. Peluh kita boleh disampah. Bau kasturi, peluh Rasulullah balik tempat dosa. Dosa. Kalau segi kopiah, Rasulullah dia tak pernah buka kopiah. Dia buka kopiah pada waktu nak tidur. Ni hebat Rasulullah. Kita belajar tapi kopiah. Rasulullah kopiah tak nak buka. Ni kopiah ni sunnah. Kopiah sunnah. Apa kan dalam kitab sebut, dalam kitab tasawuf, hadis ada, siapa keluar ke pekan tidak menutup kepalanya, maka dia dikencing kepalanya oleh syaitan. Syaitan kencing. Bila syaitan kencing, dia jadi papa. Papa tu macam mana? Tak suka dengan agama. Tak suka baca Quran, tak suka dengan orang soleh, tak suka orang bagi nasihat, tak suka. Belajar lagi kitab tasawuf, apa ulama beritahu kalau kamu belajar hati kamu meronta-ronta, jadi marah kat ustaz tu, jadi marah kat orang bagi nasihat.
Ya, kamu dengar kuliah ke orang makin nasihat telinga, kamu pandai, kamu sakit hati, bertanda dosa telinga. Kalau hati dosa hati ya. Dan kepada tempat menuntut ilmu. Untuk ilmu ni, ini ada perkiraan ni, ya. Ni kapek ni akan menjadi saksi dekat negeri akhirat. Kapet ni, mikrofon ni semua ada jadi saksi dekat negeri akhirat. Bawa orang ni tu, dekat negeri akhirat ada CCTV, lari. Dengan bini boleh bohong kan, dengan Allah tak boleh bohong. Tiba bunyi ting 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 ting. Siapa? Kawan. Bakal bini nombor 2. Dengan bini boleh bohong, dengan Allah tak boleh bohong. Sebab kita ada ni, sebenarnya kita ni semua ada bodyguard. Ada bodyguard. Ni malaikat dan bodyguard. Ke mana kita pergi, dia ada ikut, dia follow. Kita tak nampak. Sebab apa? Kita ada hijab. Hijab tu apa? Dia ulama bagi tahu hijab tu salah satunya dosa. Tu orang bersih ni, Allah buka hijab dia. Untuk ilmu. Talibul ilmi, talibur rahmah. Talibul ilmi, talibur rahmah, menuntut ilmu untuk rahmat. Talibul ilmi fardhu ala kulli muslimah wal muslimat. Hai talib, tuntutlah ilmu, fardu ke atas kamu, kena belajar. Kena belajar. Ilmu fardu ain wajib belajar. Nak nikah, belajar, suami ni wajib belajar buat tentang darah haid. Kalau tak tahu darah haid, dosa tak? Dosa. Tak tahu darah haid, dosa. Tak tahu buat nifas, dosa. Semayang banyak orang tak selesai. Tu orang tanya aku, Ustaz, saya semayang, niat semayang ni, saya niat sebelum takbiratul ihram, sah? Kita sebelum takbiratul ihram, kita niat saja ke sembahyang pada Zuhur 4 rakaat. Kena Allah Taala, Allah Akbar. Sah? Betul-betul ni sah tak sah ni? Ada takut sah, ada sah. Mana sah? Niat ni dia kena berserta dengan takbiratul ihram. Bila alif saja kena niat. Ada qasad, ta'arad, ta'yin. Bukan niat sebelum takbiratul ihram. Betul, dia ada qasad, dia ada ta'arad, dia ada ta'yin. Qasad sahaja ku sembahyang. Ta'arad fardu Zuhur ke, ya, qasad ta'arad ta'yin. Kena orang tak ada, kena ngaji ya. Menang itu. Niat sebelum takbir senang. Dalam sembahyang dia ada takbiratul ihram. Pada ketiga mula-mula solat. Takbiratul ula. Mana ula? Takbir yang mula-mula. Takbir intiqalat. Selain daripada takbiratul ihram Allahu Akbar, sami Allah, man hamidah tu, Allahu Akbar. Tu takbir intiqalat. Kena getak sikit tak boleh tu belum bini getak. Kalau bini getak lagi habis. Main orang lelaki hebat macam mana kau, dengan bini habis ustaz pun habis. Main orang perempuan ni. Sebab orang lelaki kalah dengan orang perempuan. Mana kita tak buat macam tu. Orang lelaki kalah dengan orang perempuan. Orang lelaki suka dengan orang perempuan. Betul, dalam syurga Allah bagi kita perempuan. Allah bagi bidadari dalam syurga. Antara faedah duniawi, bukan adalah di dunia mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Al-maghrur, dunia itu tipu daya. Tak salah ada dunia, tak salah ada motor, tak salah ada kereta, tak salah ada rumah. Antara faedah duniawi pula melihat perusahaanmu, melihat kita tentang kita apa kita buat, tentang kita kerja, tentang kita berniaga, bila nampak berjaya, ingat Allah. Tu dia kata tentang duniawi. Dunia sekejap sakit ni sekejap cantik sekejap, sihat sekejap, huduh sekejap, kaya sekejap, miskin pun sekejap sekejap kaya sekejap kaya pun makan satu pinggan tak, miskin pun makan satu pinggan tak. Kaya pun berak tai tak, miskin pun berak tai tak. Tak salah nak kaya, tapi jangan lupa Allah itu. Tengoklah sahabat Nabi, siapa yang kaya? Abdurrahman bin Auf, kaya. Dalam satu pendapat mengatakan apabila dia wafat, dia punya ketolak emas ni sebesar-besar meja ni puluhan.
Ni Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi. Pernah pada satu ketika dia tertinggal takbiratul ula dengan Rasulullah nak sembahyang berjemaah. Itulah habis sembahyang, dia jumpa Rasulullah, aku nak infak untaku 1000 ekor ke 100 ekor pada jalan Allah. Dia kata sebab dia tak dapat takbiratul ula. Tak dapat sembahyang takbiratul ula dengan Rasulullah. Sembahyang jemaah. Kata Rasulullah tidak menyamai lagi pahalanya orang sembahyang berjemaah. Nampak? Antara faedah duniawi pula melihat perusahaanmu dan melepaskanmu daripada segala perkara yang menyakitkanmu seperti terjatuh dan berlanggar. Lepas tu ada doa dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Apabila kita nampak orang aksiden, nampak orang jatuh motor, nampak rumah terbakar, baca doa tu. Alhamdulillahillazi afani wa ma batalani wa faddalani ala katsiri min ibadihi tabdila. Kalau seorang, kalau orang mengambil alhamdulillahillazi afana wa ma batalana wa faddalana ala katsiri min ibadihi tabdila. Kalau kita baca doa ni, kita dihindar. Kalau orang tu aksiden, dapat musibah, kita dihindar daripada aksiden macam orang. Nampak rumah orang terbakar, kita baca lah. Tak ada, nampak rumah orang terbakar, ambil bearer lah. Itu je lah. Sabar. Tidur lah. Baiklah, masuk tentang mensyukuri mata. Mata ni, nikmat mata ni pun tak boleh balas lah. Nikmat Allah tak boleh balas. Cuba bangun tidur, tak boleh tengok bini, macam mana? Bangun tidur, biasa bangun tidur kita pegang handphone, tengok handphone. Bangun tidur, tengok handphone tak boleh buka. Mata tak boleh buka, macam mana? Habis segi dunia tak boleh tengok handphone lah. Segi akhirat, kalau orang yang cinta Allah, dia tak pandang tu. Kalau jenis orang cintakan Allah, dia kalau tak dapat melihat, dia fikir tak dapat melihat Al-Quran, itu yang paling dia takut. Tapi tu kena pakai celak mata. Nak tidur, beruduk dulu. Mata tu kalau kita beruduk, mata tu lihat air, kita basuh beruduk ni, gugurlah dosa-dosa mata. Siapa rajin beruduk, membuang sifat-sifat sombong kat muka ni. Rajin beruduk. Kalau dia masih beruduk juga, masih belagak, masih sombong, masih takabur, itu tandanya uduknya sah, tapi Allah tak terima tentang uduk ni. Sebab dia beruduk tidak dengan sempurna. Atau khuru miftahu solah, kesucian kunci bagi sembahyang. Mensyukuri mata itu memelihara daripada melihat benda-benda yang haram. Benda haram. Benda haram dalam handphone ni ada benda haram, ada benda sebahat, ada benda halal dalam handphone ni. Buka tengok perempuan pakai aurat, asalnya harus tak haram. Melihat lama-lama, apa tujuannya? Kalau sahaja melihat lama-lama, maka haram. Datang syahwat, lagi haram. Dengar tahu. Tengok perempuan boleh, tengok bini kita. Tengok perempuan lain boleh jika ada masalah tentang agama, hal perniagaan, hal pengobatan, maka dia benar dalam hukum syarak. Melihat perempuan selain daripada isterinya, apa itu melihat isteri ni? Pahala, melihat isteri ni pahala. Melihat isteri pahala, melihat pasangannya pahala, suami melihat isteri, isteri melihat suami, melihat wajah mak bapak kasih sayang, pahala. Melihat kitab Al-Quran, pahala. Melihat orang soleh, pahala. Melihat ulama, pahala. Melihat tok guru, pahala. Dapat pahala. Melihat Baitullah, pahala. Pahala Allah tak tunjuk kat sini. Allah tunjuk kat negeri akhirat. Kalau tunjuk kat sini, penuh masjid. Ni mengaji ni penuh. Konsep penuh. Mengaji tak penuh. Kedai mamak penuh. Mengaji tak penuh. Ajak mengaji tak nak datang. Cuba bagi tahu datang mengaji. Dalam 1 jam mengaji dapat 50 datang. Manusia ni diumpan dengan duit, diumpan dengan dunia baru dia nak. Dekat negeri akhirat bisa baguslah mereka terpinga-pinga. Ya Allah, kami menyesal. Ya Allah, kami minta maaf. Ya Allah, kami minta ampun. Dekat negeri akhirat bukan negeri minta ampun, negeri akhirat untuk dihisap. Mensyukuri mata memelihara melihat benda-benda yang haram seperti melihat perempuan selain daripada isterinya, hamba sahayanya dan tentang mahramnya. Melihat yang muda remaja. Ni banyak ni benda-benda berlaku ni, banyak orang buka aurat. Orang lelaki dengan orang lelaki ada aurat. Muka dengan saya ada aurat.
Ada aurat. Kau dengan saya ada aurat. Ada aurat. Betul orang lelaki tak boleh pakai seluar pendek. Tak boleh. Ya, dia boleh pakai seluar pendek untuk dalam bilik mandi boleh. Untuk dalam bilik tidur dia seorang-seorang boleh. Sama-sama kawan tak boleh. Ada had dia, ada aurat dia. Haram tak ada kadang sama kawan tidur pakai sependa. Pakai sependa. Alung angoh tidur pakai sependa milik. Jentik. Tu. Melihat aurat lelaki, ya. Tengok boleh melihat bila dalam darurat. Waktu bila? Waktu sunat. Berhatan boleh Itulah kitab fikih mengatakan asalnya dia perkara yang fardu, mereka boleh melanggar yang fardu. Apa itu? Melihat kemaluan orang, asal hukum tak boleh, haram. Harus melihat apabila nak berhatan. Kalau tak boleh tengok, putus terus Betul kau fikir. Apa mana fikir? Fikir ni makna kefahaman. Ini makna fikir. Ini makna fikir. Selagi manusia berada di bumi Allah, selagi itu hukum fikir ni dia bercabang. Dalam fikir, dalam kitab Arab dia panggil furu'. Furu' ni cabang. Ini cabang ilmu fikir. Betul ulama tak bagi bergaduh tentang ilmu fiqh. Tentang hukum-hukum Allah, ulama tak bagi bergaduh. Dah ada setengah jam. Sikit belum? Bapa Kelanu tukar kita muhimah. Pastikanlah dan memelihara matamu. Jaga mata Mata kena jaga sungguh. Mata. Jadi 42 minit. Sikit lagi kita tukar kitab. Jaga mata jaga sungguh mata. Lagi tu siapa nak cakap mata? Betul amal Kai Sugi. Kai Sugi amal. Kadang-kadang tak boleh. Selalu amal Kai Sugi. Kai Sugi ni ada seorang hamba Allah. Dia kena sihir. Ni bukan cerita bohong, kena sihir. Badannya mengutu-gutu. Rujuk dengan orang soleh. Apa kata orang soleh? Kau ambil Kai Sugi, kau bacalah kalam bismillah. Kalam bismillah, sebutlah kalam-kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau gosok-gosok dia badan kau ni. Baik hilangnya benda kata-kata tubuh ni. Kelebihan Kai Sugi, dalamnya ada ubat. Banyak orang tak nak amal Kai Sugi. Amal Kai Sugi. Petah cakap masin. Doanya Allah mutakhir fami wa nawir qalbi wa khadim jasadi ala nar. Allah mutakhir fami, bersihkan hati kami. Allah mutakhir kami, mudahkanlah percakapan kami. Wa nawir qalbi, bersihkan hati kami. Wa khadim jasadi ala nar. Haramkanlah jasad kami daripada api neraka Allah. Wallahu a'lam. Cukup ini, kita buat kitab muhimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kalam bismillah. Kitab semua kalam bismillah. Bismillah ni siapa amalkan Allahu Rabbi. Siapa nak masuk bilik air, sebelum masuk bilik air baca Bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Siapa baca kalam ni, dia di dinding dan dia dihijab, dan jin kapi dalam jamban tu dalam air tak nampak dia. Ni ulama bagi tahu ni, bacalah. Siapa nak menghindar pula daripada kena sihir, kena santau, perkara-perkara yang gangguan daripada jin, amalkanlah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amalkan, baca. Kalau dalam cawan dia ada santau, pecah amalkan. Dalam bismillah ni dia banyak. Ada kalam bismillah, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada harus, ada haram. Wajib tak mana? Dalam solat. Sunat tak mana? Sunat tak mana? Buat benda-benda yang baik. Banyak. Harus tak mana? Tak kira tak mana kita baca, haruslah hukum dia. Haram tak mana? Nak berzina baca bismillah tak boleh. Ambil nombor ekor, bismillahirrahmanirrahim, kena nombor ekor, haram tak boleh. Kena tahu kalam bismillah ni hebat. Siapa baca bismillah, jin tak boleh follow dia. Ni kalam bismillah, ni kelebihan kalam bismillah. Jin kapi tak boleh follow, tak boleh ikut syaitan, tak boleh ikut dia.
Kalau kita minum baca bismillahirrahmanirrahim, syaitan tak boleh minum air. Syaitan tu jadi kurus. Kita ni ada jin, ya, ada escort kita, jin kafir. Berbeza Rasulullah jin Islam. Betul Rasulullah dia maksum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak terang kalau bismillah ni lama ni, ya, nak dikupaskan ba, sin, mim, ma'rifatullah, ya, alif, ya, lam ha, ya. Nak terang lama, ya, makan masa nanti kan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiy wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu muhimmah. Muhimmah ni cakap Arab. Cakap Arab. Cakap Melayunya apa muhimmah ni? Faham ni? Cakap Melayu. Abu cakap Melayu muhimmah apa? Ni belajar ni Yaman ni. Muhimmah cakap Arab, cakap Melayunya bersemangat. Ni muhimmah. Sebab itu penuntut ilmu dia kena ada 7 mim. Penuntut ilmu. Dia ada muzakarah, mutawilah ni ambil masa lama. Ya, muzakarah satu, kedua mutawilah kena ambil masa lama. Ketiga muhimmah bersemangat. Keempat mujadalah, ya, berdebat. Tapi dia menakan dalam hukum syarak sahaja. Yang keempat iaitu lima mujahadah, ya. Yang keenam tadi subhanallah, tadi pertama tadi apa? Muzakarah, mutawilah, muhimmah, mujadalah, mujahadah. Dari lagi 2 mim, ya. Muzakarah, murajaah. 6 murajaah. Yang ketujuh Allahu Rabbi. Dia ada sampai 7, ya, dia ada 7 mim. Siapa ada 7 mim ni ahli penuntut ilmu yang hebat, ya. Ada 7 mim. Murajaah, subhanallah, muzakarah, ada satu lagi, ya. Ni banyak dengan dosa ni, lupa. Ada satu lagi, ya, nanti kau ingat aku beritahu. Allahu Rabbi, ada 7 mim. Murajaah, mujahadah, muzakarah, mutawilah, muhimmah, mujadalah. Satu lagi apa, kalau siapa ingat kita tahu, ya, ada 7 mim. Murajaah ni apa? Apa murajaah? Dia merujuk lah. Rujuk murajaah. Muzakarah, dia muzakarah kawan ni, ya. Mujadalah berdebat. Mujadalah, ya. Mutawilah belajar, ambil masa lama, itu mutawilah. Muhimmah bersemangat. Ada satu lagi lupa, nanti ingat beritahu, ya. Yang ditakut atas tiap-tiap perempuan. Perempuan. Ni muhimmah, dia bersemangat, betul-betul semangat. Yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang sudah bersuami. Dah suami. Habis itu sebelum nikah kena ngaji kat nikah. Kami nikah, suami ni susah kena kerja akhirat. Jika isteri buka aurat, isteri tak sembahyang, isteri tak puasa, suami biar, tak tegur, suami susah kena kerja akhirat. Ya, kalau suami dah tegur, nanti dia tanggung sendiri, ya, dosa kan kalau kerja akhirat. Tegur ayang, ya, baby, keluar rumah jangan buka aurat, keluar rumah tutup aurat. Kalau dia buka juga, dia tanggung sendiri, ya. Suami kena tegur, suami kena tegas, ya. Itu kalau bab tentang suami isteri, kena belajar bab tentang suami isteri, iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka. Jadi derhaka akan suaminya, maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar. Belajar, ya. Perempuan sekarang mana nak mengaji, nak belajar, ya. Belajar tentang dunia nak, belajar akhirat mana nak, dan mengetahui akan hukumnya, kena belajar buat hukum dan hakam, ya. Nanti balik siapa dah kahwin, tanya bini, tanya bini tentang puasa macam mana, ya, fardunya mana, rukunnya mana, sunatnya mana, tentang semayangnya tanya isteri, ya. Lepas tu isteri pula tanya pula suami, abang macam mana, abang tak tahu, ya. Habis
Itu kata ulama, nak nikah carilah isteri itu, perempuan itu yang pertama agama dia. Yang lelaki pula yang pertama agama dia, ya. Ni tak ada cara ini. Duit banyak, kereta besar, boleh ya. Dia banyak pun nanti duit tak ada, habis ya. Ilmu ni penting, ya. Apa kelebihan orang berilmu? Orang berilmu ni Allahu Rabbi, ya. Orang berilmu ni Allah tak nak cerita untuk orang berilmu ni. Campak di mana pun dia hidup. Apa hidup? Ilmu tu adalah cahaya. Orang berilmu ni, orang yang berilmu, orang alim ni hidup tak ada susah. Sebab dia pewaris Nabi. Pewaris ulama, pewaris Nabi ya. Ulama pewaris Nabi ya. Tengok tutup guru, habis-habis mana kita tengok dia pernah susah, ada dia hutang alung mana ada. Penjaga dia pun tak ada. Kita tengok hebatnya. Ya, senang hidup dia, tak ada kerja pun. Hubungan dia dengan Allah macam mana? Zikirnya, selawatnya, Qurannya macam mana? Ulama ni malam-malam dia berdoa. Kalau salimna min kulli afati wal fitnah. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah umat, ya. Selamatkanlah aku, selamatkanlah umat, ya, umat Muhammad daripada segala fitnah. Supaya terpelihara segala amalannya, segala amalnya. Betul orang perempuan ni, wanita perempuan yang sudah bernikah apabila dia berderhaka dengan suaminya, menyakiti suaminya, dia puasa, dia semayang, dia puasa, buat haji, buat umrah, sah tapi Allah tak terima. Faham? Sebab itu ya, perempuan yang belum bernikah dia wajib taat kepada mak dan ayahnya. Apabila dia sudah bernikah, maka berpindah taat mak ayahnya kepada suaminya. Mak ayah tidak ada kuasa dah kepada perempuan itu. Tetapi apabila dia sudah diceraikan oleh suaminya, ya, maka berpindah taat itu daripada suami akan berpindah kepada mak bapak balik. Dia wajib taat mak ayah balik. Lepas itu perempuan yang sudah bernikah, apabila mak ayah kandungnya meninggal dunia sekalipun, dia tak boleh balik apabila tidak minta izin dengan suaminya. Kalau dia balik, dia adalah wanita yang derhaka kepada suami. Ya, mati dalam perjalanan. Nauzubillah min zalik. Ya, saling ucap. Dia sudah derhaka dengan suaminya. Tak senang nak jadi wanita solihah, susah. Dalam kitab dia panggil apa? Mar'atus solihah. Apa makna mar'atus solihah? Wanita-wanita solihah, ratu cantik dunia, wanita solihah. Tu ratu cantik dunia. Ratu cantik dunia bukan ratu cantik Filipino. Ratu cantik dunia, wanita yang solihah, isteri yang solihah. Suami balik dah tunggu kedua pintu lah. Suami balik, sambut suami, abang baru balik, abang penat, abang naik. Ni isteri solihah. Tak ada. Orang sekarang suami balik, dia main handphone dia. Kadang main PUBG pun ada. Suami tu kena jaga betul-betul suami. Sama anak ni pun jaga sungguh. Anak ni dengan mak bapak, anak dengan mak bapak pun hati-hati sungguh. Kalau kita pakai serban pun, ilmu banyak, kalau derhaka dengan mak bapak, Allahu Rabbi, ya, tak cium bau syurga. Itu di antara doa yang terhijab, doa yang dihijab itu anak yang derhaka. Kalau kita tengok dalam kitab, dalam hadis, dalam kitab sirah kan, cerita Al-Qamah dalam kitab Durratun Nasihin, cerita Al-Qamah dalam kitab sirah, dalam hadis pada cerita Al-Qamah, sahabat Nabi Al-Qamah kan, dalam kitab Durratun Nasihin pada zaman Aulia, Juraish, wali Allah, seorang wali Allah, macam tu juga, sebab dia semayang, semayang khusyuk sangat sampai tak dengar maknya panggil. Mak dia cakap apa? Wahai Juraish, aku panggil kau, aku ajak makan, kau tak dengar, kau sibuk semayang. Satu hari kau akan difitnah dengan seorang wanita pelacur. Satu hari dia kena fitnah dengan seorang wanita pelacur. Hati-hati dengan mak, hati-hati dengan ayah, ya. Tapi kena tahu bab kaedah ibu kandung, ayah kandung, ibu mertua, bapa mertua. Kena jauh.
wajib, Samsul ya. Wajib taat kepada ibu kandung, bapa kandung, wajib. Wajib taat ya. Sunat taat kepada ibu mertua, bapa mertua. Ya. Kalau ibu mertua suruh kata pergi kedai, ya, balik kampung, ya, balik dapat pahala. Kalau tak balik, tak berdosa. Ya, tapi kalau ibu kandung, kalau tak balik sambil menyinggung hati dia, berdosa. Kalau tak dapat balik, kena inform, kena maklumkan. Mak macam ni bagian duit tak ada lah, contohlah kita rosak, tak masalah. Ya, lepas tu kena tahu ibu kandung dengan ibu mertua. Kena belajar. Ya, tapi kena tahu walaupun sunat taat dengan ibu mertua, bapa mertua, tapi tak boleh juga tinggi suara dengan mereka, tak boleh. Itu kena faham ya. Sikit lagi kita berhenti ya. Sikit je lagi. Lagi dalam 10 minit berhenti ya. Ya, sabar. Kan lebih ni elok celik, dengan sekarang ngantuk lah. Sebab apa? Syaitan jahat. Syaitan tak jadi kita belajar. Syaitan ni bila kita runtut ilmu, bila kita baca Quran, dia takut celak sini. Dia panggil celak syaitan. Kita ngantuk lah. Jadi kita baca Quran, kita ngantuk ya. Dengar baca ilmu, ngantuk. Dengar khatib baca khutbah, ngantuk. Syaitan takut celak. Tu hebat syaitan ni, jahat syaitan. Ya. Tapi syaitan jahat dia tak pegang tangan kita heret kepada jalan-jalan kejahatan tak. Dia cuma takut celak, dia cuma bisik. Ya, lepas tu bisikan-bisikan yang tak baik semua daripada syaitan. Bisikan-bisikan yang baik semua daripada malaikat Allah. Ya, jahat ni syaitan ni. Syaitan cukup jahat. Ya. Itu nanti kat negeri akhirat ada dalam Al-Quran, lupa surah apa. Syaitan dia berdiri di satu mimbar dalam api neraka Allah. Dari mimbar tu api, tongkat pun api, dia baca khutbah dalam api neraka Allah. Syaitan baca khutbah di dalam api neraka Allah. Jahatnya iblis. Ya, jahatnya iblis. Paling iblis benci syaitan macam apa? Apa? Orang takwa. Orang soleh. Apa makna takwa? Taubat. Qanaah, kemuliaan. Wara', yakin. Ni takwa. Ya, nak jadi orang takwa bukan senang, kena banyak mujahadah, kena banyak sabar. Ya, kena banyak sabar. Faham Isteri meletih ceramah, sabar. Faham kalau tak sabar jadi dalam rumah tangga bergaduh. Faham duit tak ada, sabar. Ni tak ada, duit tak ada, tak sabar. Duit ada, hilang sabar pula. Faham habis mula beli. Faham Innallaha ma'as sabirin. Allah yang sabar, Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Faham Dia orang yang hebat ni, orang yang hebat, orang soleh, orang yang hebat. Dia tiga benda tak lari, tiga benda tak lari. Pertama dia apa? Dia pertama sabar. Kedua apa? Kedua dia syukur. Ketiga apa? Dia redha. Tiga ni tak lari. Ni orang soleh. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Bersyukur, wa sanajzi syakirin. Siapa bersyukur, Allah tambah nikmat atas dia. Siapa tak bersyukur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa tak bersyukur atas nikmat yang mana satu yang kamu dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sikit lagi ya. Bila kita sikit, syaitan lari ya. Bila kita mula ke dia tak tarik. Syaitan ni. Ada syaitan banyak ni. Bukan kita syaitan. Duduk tepi ni. Dia kacau dia. Kita tak nampak. Malaikat banyak ni. Malaikat mana sayap. Jabatan sayap, dia beristighfar. Betul di antara orang orang soleh ni tak tinggal istighfar. Paling kurang satu hari 70 kali. Nak berlagu buat berlagu. Tak nak berlagu buat biasa je. Nak berlagu buat berlagu. Betul, sahabat Nabi dulu dia menyebutkan Allah guna apa? Guna jari sebenarnya guna jari ni sunat guna jari. Pahala.
Ya, maka tukar khalifah mereka buat tasbih itu pakai tasbih tak sunat. Harus pakai tasbih. Harus pakai tasbih. Ya, tapi jikalah pakai tasbih kita boleh mengingat Allah, maka sunat pula pakai tasbih. Ni hukum fikih dia. Faham eh? Itu menyebut Allah ni, menyebut kalau Allah ni azalukum, dia harus. Harus. Ya. Apabila kita menyebut kalau Allah, jiwa kita jadi tenang. Ya, ya Allah, 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 ya Allah. Jiwa kita tenang, sunat sebut. Ya. Bila kita sebut kalau Allah, kalau kita tak sebut kalau Allah, kita boleh membunuh orang. Ya, boleh sampai cerai-berai. Wajib sebut pula. Ni bab tentang kadang-kadang Allah. Ya. Yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Ialah manfaat. Untuk ilmu ni, macam kita ni, kita belajar. Suami menuntut ilmu, suami baca Quran, suami sedekah, isteri pun dapat pahala. Dapat pahala, ya. Sebab orang menuntut ilmu ni, pahala dia ada dua pendapat. Atau pendapat mengatakan seperti dia semayang 1000 rakaat, atau pendapat mengatakan seperti dia ibadat 1000 tahun. Suami pun dapat, isteri pun dapat. Kelebihan menuntut ilmu, ya. Jika isteri pula dia belajar, isteri dapat, suami tak dapat. Padan suami. Dia lain, faham? Dia lain. Sebab isteri tanggungjawab suami. Ni kelebihan isteri. Ya. Tapi kena belajar imam. Dia kalau 4 mazhab, kena ngaji 4 mazhab. Daripada Imam Syafi'i, Imam Hanafi belajar. Kami rumah wajib bagi siapa, bagi isteri atau bagi suami, kena ngaji ya. Ya. Okey ya. Beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Akhirat, yaumul akhirah, hari akhirat. Nanti hari akhirat di padang mahsyar, ya, hari akhirat, ya, muka surat yang bagi keempat, ya, hari akhirat. Kita ni semua, manusia ni, hamba Allah ni, mereka semua susah. Ya Allah, kami susah, tolong kami. Kita mula-mula jumpa siapa? Jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong kami susah, tolong kami. Kata Nabi Adam, aku pun susah. Nabi-Nabi pun susah. Nabi Adam cakap apa? Ya Allah, maafkan aku, selamatkan aku. Lepas itu Nabi Adam kata, jumpalah Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lain. Ya? Seorang Nabi je, dia doa lain. Siapa dia? Rasulullah. Dia doa apa? Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, ampunilah umatku, selamatkan umatku. Nabi Muhammad Rasulullah SAW, doa ni berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Tu hebatnya Nabi. Faham kan? Fikirlah 1400 tahun yang lalu, seorang manusia yang tak pernah jumpa kita, yang tak ada nama handphone kita pun, dia doakan kita. Siapa dia? Rasulullah. Faham kan? Tu hebatnya Rasulullah. Faham? Nak impian Rasulullah banyak selawat banyak selawat. Abu, Mami, banyak selawat. Senangnya. Ini nak bagi satu tip. Satu hari kalau kita nak dapat selawat 100 kali ataupun paling kurang 50 kali, setiap lepas solat fardu, duduk je. Aku kadang dengan anak aku semain kat rumah, ajar anak. Nah, duduk. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dah dapat kalau 10 kali, dah Allah Rabbi, ya. Kalau satu waktu, kalau 2 waktu dah 20. Ya, kalau boleh buat lebih ya. Dia setiap amalan ni, dia ada guna dia. Ya, tuan-tuan guru tahu lah. Ya, ada amalan-amalan yang tertentu. Ya Zal Jalal wal Ikram, ada amalan untuk khusus apa? Surah Ikhlas, ada amalan khusus untuk apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ada untuk apa? Ya, nak rapat untuk guru lah. Rapat dengan ustaz.
Nak lembutkan bini, ada amalan dia. Datang jumpa ustaz. Tapi datang untuk amalan untuk dapat bini, datang lah. Kena ada amalan dia. Tengok ulama-ulama hebat-hebat. Bicara, tutup kes, macam-macam orang nampak dia berjalan di atas air, padahal dia duduk dekat negara dia, orang nampak dekat Mekah tengah buat haji. Ada amalan yang tertentu, amalan yang hebat lah. Ada sejam dah, belum? Sejam? Sejam 2 minit? Okey. Lagi 2-3 minit sabar. Ada pengen tak antuk ni. Karang antuk Dajar je nak mati. Makan lemang ni duk Ini benda akhirat, benda syurga. Tengoklah kita Quran, kita tak boleh nak baca sampai 10 line, tak boleh. Tapi Facebook kita boleh buka kadang 4 jam. Main PUBG 4 jam lama. Patang kali lawan Naman Sarah. Kadang geng-geng belajar ni, geng-geng sobat ni, ganggu panjang. Elok sebab dunia. Akhirat. Dia sebab akhirat ni dia susah. Susah nak menempuh akhirat ni susah. Sebab dia benda yang cukup berharga, cukup mahal. Senang bagi contoh satu senang. Kita belajar, kadang nak beli kitab pun kita tak mampu nak beli. Padahal murah RM10, RM15. Tapi segi dunia kita mampu berhabis-habisan segi dunia. Sampai segi akhirat tak boleh. Sebab apa? Kalau dalam hadis sebut di antara yang akan memberi syafaat di negara akhirat, iaitu kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang kamu menuntut ilmu. Yalah, kitab ni dia akan cari tuan dia. Sebab kita mendapat amalan daripada ilmu. Sebab ini semua daripada kalam-kalam Nabi. Faham dia cari tuan dia. Faham Tengok orang soleh, tengok ulama-ulama kat rumah kita banyak kitab. Kita banyak. Sudu banyak. Orang perempuan sudu, soal sudik banyak. Beli kitab, sayang sangat nak beli kitab. Kadang ustaz minta tolong beli kitab, Allah lebih kudukut punya orang, busuk punya orang. Faham orang sini, orang tempat lain. Allah tak pakai hijab. Allah pakai hijab bila? Pada kita kena mati tu. Tahu kan nak mati tengok atas? Orang nak mati, dia nak mati ni, dia punya selalu dalam kuliah aku selalu sebut. Nak mati ni, dia punya mata memang jelek. Tapi dia tak nampak dunia, tak nampak. Bini sebelah pun tak nampak. Dalam kitab tauhid pun beritahu, apabila orang tengah sakaratul maut, naklah kamu dia nak air, bagi air. Jangan tak bagi air. Bila kamu tak bagi air, nanti maka datang syaitan akan bawa air. Itu orang nak mati tu. Air. Syaitan akan datang menyerupai orang yang dia sayang. Walaupun mak dia dah meninggal pun, dia datang berupa mak dia. Itu sakaratul maut ni perkara yang paling menakutkan. Sakarat. Wallahu a'lam. Cukup lah sampai sini ya. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. 2 hari yang akan datang. Ya Firdaus. Tengok kepada Tuan Firdaus dengan abang ya. Kita akan buat kuliah lagi yang akan datang 2 hari lagi ke 3 hari lagi ke macam tu. Ya, mudah-mudahan kita jangan belajar je, kalau kita belajar beramal. Ya, jangan belajar je, kalau kita tak beramal maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan berkat dunia dan akhirat. Kalau kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah. A'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'u du'a fi hadzal bait fi hadzal majlis. Allahumma rusna bi ainika allati la tanamu wa kfina bi kanabika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina wa la tuhlikna wa anta rajauna. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.